Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam siri seminar Keluarga Rahmah di kawasan Jasin. Masya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan bersama dengan satu lagi figurah hebat yang akan berkongsi satu topik yang sangat menarik, iaitu kanak-kanak perlu puas bermain. Jadi sekarang ini saya menjemput Tok Babah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Tok Babah? Salam. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Okey, terima kasih Tok Babah kerana meluangkan masa untuk kita berkongsi tentang satu tajuk yang menarik ini, iaitu kanak-kanak perlu puas bermain. Tapi sebelum itu kita mulakan dengan ini kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sabri wa yassir amri wa akan memberikan yang baik. Okey, sebelum kita mula, kita nak kenal juga siapa Tok Babah ni. Jadi apa melengahkan masa saya menjemputlah Tok Babah ataupun Haji Rozali Hashim untuk berkongsi tentang latar belakang dan seterusnya berkongsi terus dengan tajuk kanak-kanak perlu puas bermain. Silakan Tok Babah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih pada saudara moderator, saudara Fakrani. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada Ikram kawasan Jasin yang telah sudi menjemput saya untuk mengisi slot pada pagi ini dalam siri seminar Keluarga Rahmah Ikram Jasin. Seperti yang diminta oleh saudara moderator, nama saya ialah Rozali bin Hashim. Okay, saya bersara daripada Perkhidmatan Kerajaan 2 tahun lepas sebagai pensyarah, dan untuk meluangkan masa dan mengisi masa saya supaya ada manfaat lah kan, kita orang dah pencen ni kena carilah usaha. Jadi saya telah menceburkan diri saya dan mengasaskan apa yang saya panggil Tok Babah Scrub. Tok Babah ni adalah panggilan cucu-cucu saya lah pada saya, panggilan manja lah kononnya. Jadi saya telah menubuhkan Tok Babah Scrub ini sebagai platform untuk saya mereka cipta dan mengasah bakat saya. Baru dah usia macam ni, baru nak mengasah bakat lah untuk membuat banyaknya permainan kanak-kanak yang berasaskan pada kayu lah. Saya amat berminat dengan permainan kanak-kanak dan amat berminat dengan ukiran kayu. Jadi digabungkan dua tu, maka itulah benda yang saya isi selain daripada saya memenuhi masa yang lain dengan berkhidmat dengan NGO, berkhidmat dengan apa sajalah ya keperluan yang saya mampu buat sebagai seorang pesara dan sebagai apa nama tu si depan yang mana saya lihat ada depan, jadi saya isilah. Okey, saya juga adalah merupakan ahli jawatankuasa Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia atau dikenali sebagai Peterima, di mana saya menyumbang lah ya, setakat yang saya mampu menyumbang, tak banyak lah, sikit-sikit boleh tak. Masya-Allah. Itulah seperingkas. Saya ada 4 orang cucu. Saya ada 4 orang cucu. Cucu-cucu yang hebat, yang memberi inspirasi kepada saya. Selain daripada cucu-cucu lain yang dekat luar, yang kadang-kadang dia mengikuti juga perkembangan Tok Babah ni. InsyaAllah. Mesti best sebab main-mainan kayu pada Tok Babah ni. Special sangat insyaAllah. Jadi baik Tok Babah, boleh teruskan dengan kanak-kanak perlu puas bermain. Apa ni? Main dengan kayu ke? Main macam mana ni? Tok Babah nak sharekan ni. Jadi semua dah tak sabar, Masya-Allah. Okay, terima kasih. Okay, mari kita mulakan ya. Saya alhamdulillah dalam tajuk bicara hari ini mengisi satu tajuk yang mungkin tak ramai orang berbincang mengenainya. Mungkin di kalangan guru-guru tadika, taska, adik-adik pakar kanak-kanak ya, tapi di peringkat umum ni tak ramai yang bincangkannya. Jadi saya memilih tajuk ini sebab saya fikir tajuk ini sangat penting. Okey. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, bapa yang saya hormati sekalian,
bermain adalah merupakan satu intipati yang penting untuk menjadikan seorang insan itu lengkap. Kalau orang dewasa, dia keluar bekerja, tak kira apa jenis pekerjaan dia, berniaga ke, mengajar ke, jadi pekerani ke, membawa kenderaan ke, mereka bekerja untuk mendapatkan rezeki, dan segala peralatan yang mereka gunakan itu adalah merupakan alat-alat membantu mereka dalam melaksanakan kerja mereka. Bagi kanak-kanak, kalau kita katakan kanak-kanak ini bermain, kanak-kanak pun ada perkakas-perkakas mereka sendiri. Seperti alat permainan kan, dan segala yang ada di hadapan mereka untuk mengisi masa mereka bermain. Untuk menjadi seorang insan yang cemerlang, kanak-kanak perlu didedahkan kepada bermain. Dalam Quran pun Allah SWT ada menyebut di dalam surah Ad-Din, kita kerap baca surah ni. Allah sebut dalam ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaan. Ini kata kejadian manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, adalah merupakan penciptaan yang terbaik. Makhluk kita ni makhluk yang terbaik. Walaupun kita tak boleh terbang, kita tak boleh hidup dalam lautan, tetapi di dalam alam ini kitalah yang mentadbirnya. Kitalah makhluk yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah, pentadbir kepada alam ini. Kan? Sebagai yang menguruskan. Kenapa kita dipilih? Kenapa tak gunung? Kenapa tak gajah? Kenapa tak ikan paus? Mereka lebih besar macam kita. Sebab manusia ada akal. Dan akal ini membezakan manusia dari makhluk yang lain. Justru kita adalah makhluk yang terbaik. Manusia mempunyai ilmu pengetahuan yang sungguh luas yang dicari. Yang kita warisi daripada Adam alaihissalam yang telah diberikan kurniaan ilmu oleh Allah SWT. Kemudian sebagai manusia, kita sekarang ni kena berusaha mendapatkan kembali ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada junjungan Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia ni untuk menjadi insan yang terbaik, dia mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan bukan saja pemikiran dia, tetapi untuk membangunkan keupayaan fizikal, membangunkan daya kreativiti, membangunkan daya imajinasi, dan membangunkan ketahanan mental dan ketahanan emosi. Manusia yang mempunyai semua ini. Jadi kalau manusia itu dah dikatakan oleh Allah SWT adalah merupakan makhluk yang cemerlang, makhluk yang hebat, adakah lahir je seorang bayi di muka bumi, tambahan seorang penduduk dunia pada waktu itu, bayi itu sudah cemerlang? Bayi itu dilahirkan dengan penuh kesempurnaan, sempurna je. Ialah mungkin adalah kes-kes tertentu yang Allah Ta'ala nak duga keluarganya dengan masyarakatnya melahirkan bayi yang ada sedikit kekurangan, tetapi secara lumrahnya bayi yang dilahirkan normal memang sudah cukup sifatnya untuk menjadi orang yang cerdas. Kemudian bergantunglah kepada keluarganya, ibu bapanya, keluarganya, jiran tetangganya dan masyarakatnya untuk terus mengasuh bayi ini agar dia terus membesar menjadi orang yang cemerlang. So makna kata, selepas kelahiran itu, menjadi insan cemerlang ini tidak automatik. Apa semua orang tahu. Semua ibu bapa tahu. Kat mana pun dia tinggal, semua ibu bapa tahu proses menjadikan anak itu cemerlang tidak automatik. Dia memerlukan mujahadah. Dia memerlukan kesungguhan. Dia memerlukan usaha yang tak kenal penat, terutama di kalangan ibu bapa, mengasuh dan membesarkan anak. Justru ibu bapa sangat prihatin kepada keupayaan anak-anak ini
menjadi anak-anak yang kelak nanti bila dewasa, anak-anak yang berjaya. Right? Diberikan mereka pendedahan pendidikan akademik. Ada di rumah, di tadika, akan di sekolah. Hari ini kita lihat usia anak-anak yang didedahkan kepada pengetahuan membaca, menulis, mengira, makin hari semakin kecil usia. Anak-anak di tadika hari ini sudah boleh membaca. Ramai yang dah boleh mengira. Zaman saya lah dulu, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siri ini yang mungkin supaya dengan saya, kita tidak mempunyai peluang demikian masa kita kecil. Saya sendirilah kita tak kenal tadika. So kita mula kenal ABC ni, abjad ABC ni apabila masuk sekolah. Betul saya kata. Kan? Tapi dalam proses itu kita dilatih tubi secara intensif supaya kita cepat boleh membaca, cepat boleh mengira, cepat boleh berbual dengan baik. Namun keupayaan dan kecemerlangan akademik saja tuan-tuan dan puan-puan hanya sebahagian daripada formula menjadikan anak itu cemerlang. Maknanya fokusnya banyak kepada kepentingan atau keprihatinan kepada pembinaan minda atau kognitif. Nah, ada formula lain yang perlu digarapkan bersama formula ini. Keperluan pertumbusaran fizikal. Anak-anak perlu didedahkan kepada proses yang akan mengajar dan mengasuh tubuh badan dia menjadi seorang yang sihat. Mempunyai otot yang dapat membantu dia melaksanakan tugas-tugas harian dia, bermain, berlari, berjalan dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau untuk dapat akademik, ada buku dia, ada kurikulum dia, ada sekolah dia, dan untuk tubuh badan ini anak tuan-tuan dan puan-puan banyak kepada anak-anak ini bermain. Ini adalah formula yang paling penting yang telah dilalui oleh semua anak di dunia. Kecualilah mereka yang tidak bernasib. Tuan-tuan dan puan-puan melalui bermain, anak-anak akan didedahkan kepada ketangkasan fizikal. Tak penting, anak-anak melalui bermain juga akan didedahkan kepada kekuatan emosi, kekuatan imajinasi, dan daripada situ nanti lahirnya kreativiti. Dan melalui bermain juga, selain daripada kebaikan yang baru saja saya sebutkan, anak-anak juga dapat menggunakan kebaikan bermain ini untuk melengkapkan proses pembelajaran akademik untuk menjadi seorang anak yang cemerlang.